We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Siap, ahli jawatankuasa surau dan seterusnya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya kita rafakkan setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi mengizinkan untuk kita berada di rumahnya pada malam ini untuk tuan-tuan melaksanakan solat maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah kita mengambil sedikit kesempatan pada malam ini untuk kita membacakan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sabda junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati saya dan juga berkati tuan-tuan sekalian. Dan hari ini saya agak lambat, memang lebih lambat malam ni. Okay, lantaran tadi masuk di simpang ke sini daripada Cemor ke sini tuan-tuan, saya berjaya mengekori belakang lori yang besar. Jadi bila berjaya mengekori belakang lori yang besar ni, maka nak sampai ke tempat tuan-tuan ni saya tak tahulah pukul apa nak sampai. Baik, muka surat apa tuan-tuan? Muka surat 10 kan? 10? Tak apa, yang tu, yang bawah sekali ke? Ya. Perenggannya mana? Maksud daripada sabda Rasulullah yang tu. Selepas surah Al-Ahqaf. Selepas surah Al-Ahqaf ayat 199. Oh, yang itu. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala sekalian, ya, selamat datang majlis sup kita. Saya ingat tak ada tadi, saya bertanya-tanya mana Jusuk. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala sekalian, kita masih lagi dalam tajuk cinta yang agung dalam kitab kita ini.
Dan kita juga bukan saja berada dalam darjah yang pertama, bahkan masih lagi dalam faktor yang pertama. Iaitu apakah faktor yang pertama nak mendapatkan cinta yang agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini? Iaitulah dengan Al-Quranul Karim. Dan kita telah baca tapi belum habis. Kita dah baca tapi tak habis lagi faktor yang pertama. Masih lagi membincangkan perkara yang pertama ataupun faktor yang pertama ini. Baik, kita lihat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Itu kata Allah Ta'ala, sesungguhnya telah tiba kepadamu seorang rasul daripada kaummu sendiri. Siapa rasul daripada kaummu sendiri itu? Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Ta'ala keluarkan baginda daripada suku kaum Arab Quraisy. Dan inilah yang menjadi persoalan ataupun yang menjadi tidak setujunya di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bila Allah Ta'ala membangkitkan Rasul di kalangan orang Arab Quraisy. Sebab apa tuan-tuan? Kerana mereka sangat bercita-cita kalau boleh mereka nak yang jadi Rasul terakhir juga di kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Sampai dia sebut apa? Dia berkata, kenapa tah Tuhan tak menjadikan Rasul ini di kalangan malaikat? Kalau Tuhan jadikan Rasul di kalangan mereka, dia takkan tanya soalan ni. Tapi bila Tuhan jadikan Rasul di kalangan bangsa Arab, Nabi kita daripada bangsa Arab Quraisy, dia persoalkan soalan ni. Kenapa tidak Rasul itu dijadikan dari kalangan malaikat? Kenapa Rasul tu adalah manusia biasa juga yang pergi berjalan di pasar dan sebagainya? Tuan-tuan, saya nak tegaskan kepada tuan-tuan bahawa inilah bukti Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa Islam ini agama yang boleh kita praktik dalam kehidupan. Sebab apa? Kerana Allah membangkitkan di kalangan Rasul itu ialah daripada kalangan manusia juga. Manusia yang Allah Ta'ala beri wahyu, yang Allah beri kemaksuman kepada diri dia, itu maksum. Cuma yang membezakan kita ialah kerana Nabi diberi wahyu dan Nabi maksum. Tetapi selain dari dua perkara ini, tuan-tuan, semua sifat yang lain itu ada pada Nabi, adalah sifat yang ada pada manusia yang juga ada pada kita. Iaitu kita sebagai seorang manusia dah tentulah, tuan-tuan, dia teringin nak makan. Dia memerlukan kepada makanan, dia memerlukan kepada minuman. Bahkan kalau manusia telah mencapai umur yang dewasa, dia akan berkehendak pula untuk berkahwin. Maka dari sinilah, dari fitrah kejadian insan yang Allah jadikan kepada Rasul ini, inilah sebenarnya suri tauladan yang patut manusia untuk ikut. Cuba kalau Allah Ta'ala benarkan apa yang didakwa oleh orang Yahudi dan Nasrani, dijadikan Rasul di kalangan malaikat, agak-agak boleh kita ikut tak, tuan-tuan? Yang pertama, malaikat tak makan. Tuan-tuan nak makan? Malaikat dia tak heran makan-makan ni. Tapi manusia kalau kata ada makan, tambah malam ni kata kalau ada kuliah, sampai kuliah ada bungkus pula, confirm ramai datang. Tak ada. Sebab apa? Kerana manusia perlukan makanan. Manusia perlukan minuman. Dan manusia diberi fitrah, dia ingin hidup berpasangan. Maka sebab dikatakan Allah kata Allah menjadikan Rasul itu di kalangan kaummu sendiri, di kalangan manusia juga.
supaya kita boleh meniru dan mencontohi tauladan yang ada kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila masuk musim Madu Rasul, banyak ustaz-ustaz dah baca ayat ni. Apa dia? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Nabi itu ada suri tauladan yang sangat baik untuk dijadikan contoh dan tauladan. Itu sebab Allah jadikan di kalangan manusia. Dan berat terasanya oleh penderitaanmu. Nabi ni tuan-tuan, kalau boleh dia tak nak kita derita. Nabi ni kalau boleh tuan-tuan, apa juga perkara pun dia tak nak bagi kita derita, tak nak bagi kita penat. Tetapi dalam banyak urusan Nabi nak memudahkan manusia. Sebab tu dalam sebuah hadis kata Nabi, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Walam yushadad-din walam yushadad-din ahadun illa ghalabahu. Dan tidaklah orang-orang yang menyusah-nyusahkan agama, maka nescaya dia akan dikalahkan oleh apa yang dia faham tadi tu. Apa yang dia faham cara susah itu, itulah akan mengalahkan dia. Sebab tu ketika ingat, agama ini sifat dia adalah bersifat memudahkan manusia. Sebab tu sebagai contoh tuan-tuan, dah berulang kali dah, Nabi SAW kalau dia bersolat sendirian, lama solatnya, panjang solat baginda, sampai bengkak-bengkak kaki baginda. Siapa yang sebut yang kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa kau sampai teruk sangat solat ni, sampai bengkak-bengkak kaki? Dan Nabi jawab dengan perkataan yang sungguh mulia dan sampai hari ini direkodkan, afalam akuna abdan syakura. Tidak bolehkah wahai Aisyah, aku nak jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Nabi nak zahirkan kesyukurannya kepada Allah Ta'ala tu, dia solat pada malam hari dengan solat yang panjang sampai bengkak-bengkak kaki. Kita bengkak juga tapi gaut. Itu kita lah tuan-tuan. Dan begitu juga dalam hadis lain Nabi pernah disebutkan sallallahu alaihi wasallam yukhaffifa salatahu bi buka'in sibbi. Dan Nabi SAW ini meringankan solatnya. Artinya ketika dia menjadi imam, dia meringankan solatnya kerana dia mendengar tangisan budak yang menangis di belakang. Maksudnya Nabi bila solat dengar budak menangis di belakang, Nabi meringankan solat, baca surah yang pendek-pendek. Sebab apa? Nabi kesiankan ibu dia yang sedang menjaga anak. Ibu sedang solat, anak bising menangis. Jadi Nabi percepatkan solat baginda. Kita tak, kita lagi budak menangis, Al-Baqarah. Lagi dengar budak menangis, Al-Baqarah. Habis sembahyang katanya, Tok Imam, tu siapa? Duk baca Al-Baqarah kan budak menangis belakang. Habis dah set daripada tadi yang tu katanya. Artinya daripada rumah dia dah set dah. Hari ni Al-Baqarah. Tak kira ribut ke, petir ke, dentum ke, apa ke, Al-Baqarah juga. Tak boleh lah macam tu. Dan lihat keperluan pada ketika itu. Kalau perlu ringkas, ringkas. Kalau sederhana, sederhana. Kalau nak panjang, balik rumah nanti. Semayang seorang-seorang, qiyamul lail. Bacalah sepanjang mana yang kita nak. Sebab apa Nabi tak suka penderitaan. Dia seberat penderitaan yang kita alami. Sebab tuan-tuan disebutkan bahawa Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, jangan sampai kita ni, umat dia ni, terkena dengan bencana-bencana seperti yang pernah terkena pada umat-umat yang terdahulu.
Umat-umat yang terdahulu ni tuan-tuan, Allah azab banyak. Kaum Nabi Hud alaihi salam, kaum Ad, kaum Nabi Saleh, itu kaum Samud, kaum Nabi Lut. Bagaimana mereka didatangkan taufan, puting beliung, gempa bumi yang sekaligus mematikan mereka. Dan inilah doa yang Nabi pohon minta kepada Allah supaya kita ni tidak diberi dengan siksaan ataupun dengan balak bencana besar seperti pernah berlaku pada umat-umat Nabi yang terdahulu. Itu rahmat kita duduk, rahmat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, bahkan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Itu sikap Nabi. Sikap Nabi ni tuan-tuan, dia sangat berasa belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sebab tu saya dan tuan-tuan, kita kena sama-sama tanamkan dalam jiwa kita, kita kena rasa ada kasih kepada orang-orang yang beriman ni. Tuan-tuan kena kasih kepada orang yang beriman, khususnya sahabat-sahabat kita yang selalu datang solat bersama kita berjemaah. Kita nak kata apa ya tuan? Inilah kita katakan sahabat kita beriman kita, orang inilah ciri-ciri dia. Yang sering hadir ke rumah Allah Ta'ala, mengimarah ke rumah Tuhan. Dan kemungkinan besar besok jika kita meninggal dunia tuan-tuan, inilah kawan-kawan kita yang akan mensolatkan jenazah kita. Inilah kawan-kawan kita tuan-tuan. Sebab tu perkataan Al-Imam Syafi'i yang sangat terkenal. Kata Imam Syafi'i, "Uhibbus salihin walau kana lastu minhum." Aku sangat kasihkan, aku sangat cintakan, aku kasihkan orang-orang salihin, orang soleh ini, walau kana lastu minhum, walaupun aku bukan dari kalangan mereka. Adakah Imam Syafi'i bukan dari kalangan mereka? Dan tentulah ya. Tetapi Imam Syafi'i ini dia orang yang rendah diri, seorang tawaduk, seorang sangat yang tawaduk. Baik. Nabi SAW juga mengajari para sahabat baginda tentang tata cara dan etika ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Itu melalui hadis-hadis yang kalau dibaca oleh setiap Muslim, maka hatinya akan luluh dengan serta-merta dia akan merujuk kepada Al-Quran. Itu disebutkan dalam kitab Sahih Muslim daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Daripada Abi Umamah katanya Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Quran. Bacalah Quran. Dua tiga hari lepas anak saya, dia tanya saya, "Ayah," katanya, "macam mana kita nak pandai berpidato," katanya. Sebab sekarang ni kan musim pertandingan sekolah-sekolah ni tuan-tuan, kan pertandingan banyak melalui video. Saya kira tuan-tuan kalau masih ada anak pun sibuk dengan mengambil video anak itu dan sebagainya. Jadi banyaklah pertandingan, pidato lah, syarahan lah, apalah. Jadi saya kata orang yang nak berpidato syarahan ni dia kena banyak baca buku. Itu je clue dia, itu je punca dia. Itu sebab wahyu pertama diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah menyentuh tentang Iqra. Dia suruh baca. Baca. Khususnya Al-Quran itu sendiri. Sebab Nabi SAW sebut pada kita, "Iqra'ul Quran," bacalah oleh kamu akan Quran.
Sebab apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, kerana sesungguhnya Quran ini ketika dia datang pada hari kiamat besok, syafi'an, dia akan menjadi syafaat, menjadi penolong kepada li ashabihi, orang-orang yang sering membacanya. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita anggap Quran ni benda remeh. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Kita kena tanam dalam jiwa kita, dalam satu hari sekurang-kurangnya mesti ada ayat Quran yang kita baca. Mesti kena baca. Jangan biarkan Quran di rumah kita berabuk, tuan-tuan. Saya sebut pada tuan-tuan dulu, Quran tu di rumah jangan biar berabuk. Ini kadang Quran di rumah kita ni berdebu, tuan-tuan. Asal nak ambil Quran je tiup. Apa sebab? Berdebu. Ada lagi teruk, buka-buka Quran, lipas mati pada dalam. Apa maknanya? Maknanya kita tak baca Quran. Sebab tu kita kena tukar mentaliti ni. Dan tuan-tuan kena syukur kalau kita dah pandai baca Quran, kita kena baca Quran. Sebab di luar sana tuan-tuan, berapa ramai lagi manusia yang mereka tak ada dikurniakan kelebihan nak boleh baca Quran ni. Sebab tu saya pernah sembang satu orang tua, lama dah, saya ingat 15 tahun dulu ke 20 tahun cerita. Dia mengadu kat saya. Kata, Ustaz, saya ni kalau nampak orang baca Quran, Ustaz, saya rasa malu dan rasa sedih. Bukan malu dan sedih pada orang baca Quran tu, pada diri dia, dia kata. Sebab dia kata dia tak reti baca Quran. Dan tak kalau orang lain boleh baca Quran, dia tak boleh baca Quran, dia rasa hina sangat. Sampai peringkat begitu, tuan-tuan. Sebab jika tuan-tuan tengok di Kuala Lumpur, di bandar-bandar besar, berapa ramai mereka-mereka yang dah pencen, dah bersara daripada perkhidmatan, sama ada swasta ke kerajaan ke, masa yang terluang tu mereka gunakan, cari waktu untuk mereka belajar balik Quran. Sebab dia perkenalkan kaedah yang macam-macam, Al-Baghdadi lah, Haraki lah, apa lagi tuan-tuan. Yang mana setiap apa je kaedah yang diperkenalkan tu pasti ramai yang berminat untuk join program-program bacaan Quran seperti ini. Sebab apa? Sebab dia nak boleh diri mereka baca Quran. Sampai ada satu rancangan TV pernah saya tengok dulu, dia kata satu wanita, satu eksekutif wanita umur lebih kurang 40-an, dengan mengikuti kaedah-kaedah yang disebutkan tadi tu, akhirnya dia boleh baca Quran. Bila dia boleh baca Quran, wartawan tanya dia, apa rasa puan setelah dapat baca Quran? Dia bercerita, tuan-tuan, sambil melindang air mata dia. Nak menggambarkan betapa dia rasa sangat bersyukur dapat baca Quran. Dia kata sangat nikmatnya bila dia dapat baca Quran. Daripada dulu dia tak reti, sekarang dah reti. Bila reti dia baca, dia sangat nikmat dia tu. Disebut macam tu, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dah pandai baca Quran tu, bacalah Quran. Jangan kita tinggal akan Quran ini. Baik, kata bukan kitab kita ni, dan kalaulah Al-Quran itu sudah memberikan syafaat kepadamu, maka keuntungan, keseronokan yang tiada tara pun akan meliputi hatimu. Kata bukan kitab, tuan-tuan, kalaulah kita ni dah dapat syafaat Quran, tak ada benda lagi dah daripada seronok dalam kehidupan kita melainkan syafaat yang datang daripada Al-Quran itu kita terima ketika di akhirat besok. Kenapa? Kerana itu merupakan syafaat, itu pertolongan yang pada hari yang tidak ada manusia lain boleh beri pertolongan kepada kita. Di saat kita tak tahu apa bentuk pertolongan yang nak datang di hari akhirat besok, kita tak nampak, tuan-tuan, tiba-tiba datangnya Quran ini
membawa pertolongan kepada kita. Maka di situlah kita tahu, ya Allah, betapa syukurnya aku menjadi ahli Al-Quran masa di dunia dulu. Baik, dan dalam kitab Sahih Bukhari daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat juga Al-Bukhari dan juga Abu Daud, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran ini dan diajarkan pula Quran itu kepada orang lain. Ini lagi pahala besar, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita janganlah nampak ayat ni, nampak khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu ni, kita kata bayang ustaz, ustazah je. Janganlah macam tu. Perkara ni di luar, tuan-tuan. Kita mungkin boleh mengajar anak kita. Walaupun kita bukan ustaz, ustazah, kita dah pandai baca Quran, kita boleh ajar anak kita baca. Kalau anak kita dah kita ajar baca, dia pun dah besar dah, mungkin dah boleh dah baca, kita boleh ajar cucu kita pula. Atau sebagainya, mungkin mengajar jiran tetangga dia mempelajari Quran. Dan bukan sedikit, kita tahu bukan sedikit juga orang-orang yang walaupun dia bukan ustaz dan ustazah, tapi orang sebab dia boleh baca Quran, orang hantar juga anak ke rumah dia supaya mengajar baca Quran. Jadi perkara ni sebenarnya sangat luas. Sangat luas, tuan-tuan. Baik, kata orang kitab ni, maksud daripada sabda Nabi SAW itu adalah demi Allah. Okay, orang Arab ni kalau sebut demi Allah ni artinya benar-benar lah, bukan main-main yang cerita ni. Iaitu demi Allah, wallahi, sebaik-baik orang yang paling mulia dan orang yang paling agung di antara kita adalah orang yang sentiasa berhubung terus dengan Al-Quranul Karim. Macam kita malam ni, tuan-tuan, walaupun kita tak baca Quran, tapi sekurang-kurangnya kita memetik beberapa ayat Quran yang kita baca dan kita cuba fahami maksudnya. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni termasuk dalam apa yang disebut juga sebagai orang yang terus berhubung dengan Al-Quranul Karim. Sebab tu saya sering mengulangi dalam mukadimah kuliah saya kata apa, insya-Allah pada malam ni kita akan sama-sama membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala maupun sabda junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita tak baca Quran secara sepenuhnya, tapi kita mungkin memetik beberapa ayat Quran dan kita cuba nak memahami ayat itu dan kita cuba nak mengamalkannya. Dan mudah-mudahan ia termasuk kita menjadi orang yang dianggap terus-menerus berhubung dengan Al-Quranul Karim. Baik, kata lagi, ini adalah ciri ataupun karakteristik yang telah Allah Subhanahu Taala turunkan di permukaan bumi ini. Artinya inilah ciri yang paling besar yang patut kita sebagai umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil manfaat yang besar daripada perkara ini. Sebab apa? Kerana kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran. Umat Nabi Muhammad yang Allah jadikan mukjizat baginda ialah mukjizat Al-Quran. Dan kalau kita tahu Quran itu adalah mukjizat, benda yang hebat, maka sangat rugilah bila kita tidak berhubung dengan Al-Quran tadi. Sangat rugilah, tuan-tuan, bila kita tidak berhubung dengan Al-Quran tadi. Kerana inilah sebaik-baik manusia yang Allah Ta'ala sebutkan, ataupun karakteristik yang Tuhan sebutkan tentang orang, ciri-ciri mukmin, ataupun ciri untuk kita beramal sebagai orang yang dianggap mulia di sisi Allah Ta'ala apabila kita berhubung terus dengan Al-Quran. Jadi dia kata, bukanlah karakteristik itu atau ciri yang diusung oleh para pemikir di permukaan bumi ini, dan bukan juga digembur-gemburkan oleh para penganut fahaman materialistik yang sering memuliakan dan menghargai manusia ini sesuai dengan pangkat, sesuai dengan jawatan, sesuai dengan keturunan. Sebab apa?
pada Allah Ta'ala sebaik-baik manusia ialah mereka yang mempelajari Quran dan mengajar Quran. Itu pada pandangan Allah Ta'ala. Pada pandangan manusia, manusia yang hebat ini ialah mereka yang ada pangkat, jawatan dan juga keturunan. Yang sama sekali beza tuan-tuan dengan apa yang Allah Ta'ala, apa yang Nabi SAW sebutkan. Hari ni bila orang tanya, menantu Mika kerja apa, Man? Oh, ada ngajar ngaji. Oh, bunyi slow bunyi, tuan-tuan. Menantu Mika kerja apa, Man? Oh, dia pegawai. Kuat bunyi pegawai. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab apa? Manusia nampak dari sudut pangkat. Manusia nampak dari sudut jawatan. Manusia nampak dari sudut keturunan. Ini yang dikatakan oleh pengarang kitab, inilah perkara yang difikir, diusung oleh para pemikir-pemikir di permukaan bumi ini. Berbeza dengan apa yang Allah Ta'ala dan Nabi kita sebutkan, karakteristik orang yang hebat ini ialah mereka yang mempelajari Quran, itu orang yang hebat. Mereka mengajar Quran, itu orang yang hebat. Itulah orang hebat sebenarnya. Baik, kata pengarang kitab lagi, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Akan tetapi kata sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mereka yang mengajarkan Al-Quran. Tuan-tuan, saya teringat opah yang mengajar saya ngaji dulu. Nama dia Mak Ji Pe'ah. Namanya Rafi'ah. Kami anak murid panggil Mak Ji Pe'ah je lah. Saya sempat daripada kecil mengaji dengan dia, tuan-tuan, sampai umur dia dah lanjut. Saya dah besar, dah kahwin dah. Pernah jumpa dia lagi ketika dia masih hidup. Saya tengok kelopak mata dia, tuan-tuan. Ya Allah, saya nampak terangnya mata dia. Hati saya kata lah, inilah mata orang yang selalu melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat umurnya, tuan-tuan, mengajar kita ngaji, mengajar kita baca Quran. Walaupun kecil-kecil dulu kita takut dengan dia. Takut, tuan-tuan. Asal kata mak atau okay, hari ni ngaji, dah kecup perut dah. Kecup perut. Sementara jalan nak melalu kat rumah dia, tuan-tuan, lalu kat tepi. Sebelum masuk rumah tu, sebelum masuk kat pintu, lalu kat tepi dulu. Mata ni menyekit-jengkit tengok dalam tingkap. Harap tak ada. Itu je, tuan-tuan. Bukan harap tak ada. Sebab takut, tuan-tuan. Sebab dia ngaji garang. Tapi garang-garang dia tu dah menyebabkan kita boleh baca Quran. Asal dia ngaji, tuan-tuan, dia letak kayu satu belah kanan. Dia pegang kayu tu, dia belum pukul kita lagi. Dia pukul meja baru. Pap, itu dah orang kata dah bergetar dah, tuan-tuan. Asal tak dapat, dia kata kau ronjang mata murah, katanya. Sudah. Kadang-kadang dia letak buluh kecil tu dekat mata kita, bukan dia tekan pun, dia letak je. Tapi itu pun takut dah, tuan-tuan. Nak menangis-nangis dah rasanya. Ini tok-tok guru kita, opah-opah guru kita dulu yang ngaji, tuan-tuan. Moga berkat hidup mereka dengan mengajar kita baca Al-Quran. Maka oleh kerana itu, dia kata, Nabi SAW sentiasa memposisikan darjat manusia ini sesuai dengan kadar kedekatan dan interaksi mereka dengan Al-Quran. Nampak?
Manusia di dunia ni, kita di dunia ni memposisikan manusia ikut pangkat, jawatan, keturunan. Tetapi Nabi SAW posisikan di kalangan sahabat baginda, siapakah di kalangan mereka yang lebih dekat dengan Quran, lebih hampir dengan Quran, lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nampak? Ini beza didikan Nabi dan didikan kita. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga memuliakan dan menghargai mereka sesuai dengan kadar hafazan mereka terhadap Al-Quran dan kadar bacaan dan telaah mereka terhadap isi kandungan Al-Quran yang mulia ini. Apa buktinya? Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hantar satu pasukan kecil dalam peperangan. Kalau tuan-tuan belajar sejarah Islam, dia ada dua perbezaan. Satu namanya Sariyah, satu namanya Ghazwah. Saya ambilkan sikit. Sariyah ini ialah peperangan yang Nabi tak hadir. Kenapa? Jumlahnya kecil. Jumlahnya kecil, tuan-tuan. Ya, jumlah dia kecil. Kalau tuan-tuan sini ramai polis, ramai tentera, jumlah kecil ni kita panggil apa? Pelatun. Pelatun. Yang jumlah lebih kurang 1 hingga 10 orang ke? Apa? Betul? 1 hingga 10 ke? 120? 130. Okey, 1 hingga 30 orang. Pelatun kecil. Kalau besar sikit dari pelatun, namanya section. Belum lagi. Company. Pelatun, company, battalion dulu. Pelatun, company, battalion, section. Begitu. Jadi kalau Nabi hantar Sariyah ni, artinya Nabi dia bukan binangan pelatun tak ramai. Nabi tak ikut peperangan ni, tapi Nabi hantar mereka pergi. Okey. Jadi tapi kalau Ghazwah artinya peperangan yang Nabi sendiri ikuti perang tersebut. Contohnya Ghazwatul Badar, perang Badar, Ghazwatul Uhud, perang Uhud. Dua-dua tu Nabi ikut. Perang Khandaq, perang Tabuk, ni semua ghazwah, peperangan yang besar yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi nak menghantar pasukan Sariyah ni, apa Nabi kata pada mereka? Siapakah kalian ni yang hafal semua Quran? Bermaksud setakat yang Quran diturunkan pada ketika itu, siapa dah hafal semua? Seorang tak jawab. Ini hadis surah Imam At-Tirmizi. Nabi kata, siapakah di kalangan kamu yang menghafaz beberapa surah daripada Al-Quran? Baru seorang sahabat angkat tangan, saya wahai Rasulullah. Nabi tanya, kamu hafal apa? Dia kata, aku hafal surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, hebat lah. 3 juzuk. Al-Baqarah 3 juzuk. Okey, kata Nabi, jika begitu, kamulah yang memimpin pasukan ini, Nabi kata. Apa? Okay, menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan manusia dengan kadar Al-Quran yang ada pada mereka, itulah orang yang berhak untuk memimpin. Okey tuan-tuan, waktu dah bunyi tadi, kita masih kekal dengan SOP, masa waktu isyak kita berhenti. Jadi tuan-tuan tandakan di situ. Okey, insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan sambung untuk melihat beberapa lagi perbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Okay, yang menjadi salah satu daripada faktor dan datangnya kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba. Wallahu ta'ala alam. Kita tangguhkan dengan bacaan doa insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan wa la mahruma
Ya Allah Rahmanir Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, semua doa yang telah kami lakukan pada malam ini, Ya Allah, dengan kuliah ilmu yang kami laksanakan pada malam ini, Ya Allah, jadikanlah ianya sebagai wasilah kepada kami untuk memanjangkan usaha kami dalam mentaati perintah dan perintah-Mu, Ya Allah. Jadi wasilah kepada kami untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang kami hadapi, Ya Allah. Jadi sebagai wasilah kepada kami untuk menyelamatkan kami dan membebaskan kami dari segala mara bahaya, bala bencana, wabak penyakit COVID-19, fitnah dan sebagainya, Ya Allah. Ya Allah Rahmanir Rahim, Ya Hayyu Qayyum Rabbal Alamin. Segerakan pahala kami hadir pada malam ini, Ya Allah. Sepahala pahala kami juga kepada arwah ibu bapa kami, atau arwah datuk nenek kami, atau arwah keturunan-keturunan kami. Mudah-mudahan mereka dapat manfaat dari apa yang dilakukan oleh kami, Ya Allah, tanpa mengurang pun sedikit pun daripada pahala-pahala kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.